Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, kru TV PSS Sekolah Tinggi Muar akan menjelajahi dan membincangkan mengenai peranan penting dalam hutan sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa. Tanpa berlengah lagi, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya yang berbahagia Datuk Indra Muhammad Reza bin Awang, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Selamat datang ke Sekolah Tinggi Muar. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Baiklah Datuk. Izinkan saya mengajukan beberapa soalan kepada Datuk. Okey, silakan. Okey, soalan yang pertama. Boleh Datuk Indra jelaskan apakah tujuan utama yang ingin dicapai oleh Hari Hutan Antarabangsa? Okey, terima kasih kepada saudara Amar Hilmi. Amar, yes. Saya panggil Amar ya. Terima kasih kepada Amar. Okey, jadi kita ni hutan ni punya pelbagai fungsi, kepentingan. Banyak fungsi hutan yang memberi manfaat bukan saja kepada kita manusia tetapi kepada pelbagai kehidupan di dunia ini. Jadi oleh kerana banyak manfaat untuk kita, untuk namanya manusia, jadi hutan tu perlu dipelihara, dijaga, dikekalkan. Jadi untuk itu di peringkat global pun sama, bukan kita saja di Malaysia, di peringkat global sama. Dan FAO, Food and Agriculture Organization, di bawah kerangka Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, FAO, telah pun membuat perisiaran pada tahun 1972 untuk mengadakan sambutan Hari Perhutanan Sedunia pada ketika itu. Tujuannya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum tentang kepentingan hutan. Jadi tadi hutan ni banyak manfaat kepada manusia, kepada kehidupan liar dalam kehidupan seharian. Jadi untuk itu hutan-hutan yang sudah ada perlu dipelihara, dijaga, dan tentunya melibatkan kita lah semua, masyarakat dan juga bukan saja di Malaysia, di serata dunia. Jadi hutan tu perlu dikekalkan, dipelihara dan dijaga, dikekalkan untuk kepentingan kesejahteraan hidup semua. Jadi oleh sebab itulah saya percaya di peringkat global di bawah kerangka PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, telah mengisytiharkan pada 1972 sambutan Hari Perhutanan Sedunia untuk menyedarkan kepentingan hutan ni. Dan di Malaysia seruan tu disambut dan pada tahun 1974 buat pertama kalinya Malaysia telah mengadakan sambutan Hari Perhutanan Sedunia. Pada ketika itu di Kuching lah yang pertama kali, dan diikuti setiap tahun sambutan mengikut tarikh yang disarankan lah pada 21 Mac. Dan sehingga 2012 apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui UNGA lah, General Assembly, telah membuat perisiaran penukaran daripada sambutan Hari Hutan Sedunia kepada Hari Hutan Antarabangsa. Fungsi lebih kurang sama tetapi dia lebih skop lebih luas, melibatkan kepentingan kepada semua jenis hutan. Kalau dulu skopnya hanya hutan, tapi pada kali ini lebih kepada semua jenis hutan untuk dipelihara, dijaga untuk semua masyarakat, untuk kepentingan kesejahteraan hidup semua. Jadi atas perkara itulah saya percaya kepentingan sambutan Hari Hutan Antarabangsa diadakan. Okay. Baiklah Datuk, soalan yang seterusnya.
Bagaimana Datuk Indra boleh jelaskan tentang peranan dan pelibatan utama orang awam dalam memelihara dan memelihara hutan? Okey, tentunya lah untuk saya tadi fungsi utama ataupun matlamat kita untuk menjaga memelihara kawasan hutan. Dan hutan ni kalau tak dikacau ganggu, dia akan kekal lah. Tapi selalunya manusia lah, antropogenik yang kita manusia yang selalunya menyebabkan hutan tu kalau nak musnah dia musnah, kalau bertambah. Maksudnya kalau bertambah tu maksudnya dengan usaha kita manusia, menjalankan program penanaman, menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu, memperbanyak lagi kawasan hijau, kawasan hutan. Jadi kita manusia. Dan nak memusnahkan pun sama, kita manusia. Jadi penting kesedaran pada kita lah manusia yang boleh mencorakkan sama ada hutan tu nak bertambah ataupun hutan nak berkurangan. Jadi peranan dari segi masyarakat pada saya, kita ni sebagai manusia, tentunya lah untuk menambah kawasan hutan melibatkan kita semua untuk menggalakkan kita terlibat dengan program-program memperbanyak lagi kawasan hutan. Memperbanyakkan ni dalam konteks kita sama-sama menanam lah. Pertamanya menanam, akan dengan penanaman pokok yang kita lakukan akan menambahkan lagi keluasan litupan kawasan hutan. Dan yang keduanya melalui mengelakkan daripada melakukan kerosakan kepada kawasan hutan yang ada. Jadi ada juga kita ni sikap kita manusia yang belojoh, tamak, nak cepat, nak kaya cepat, nak duit cepat. Jadi menjalankan aktiviti pencerobohan, pembelakan haram misalnya. Jadi itu, jadi di kalangan kita, kalau soalan tadi, jangan melakukan tadilah peranan masyarakat. Jangan melakukan aktiviti yang boleh merosakkan hutan, menyebabkan kehilangan hutan. Melalui tadi saya kata sama ada melalui pengerokaan tanah, tebang hutan dan tanam dengan spesies-spesies yang bukan hutan lah, berlaku pengadaan. Dan yang seterusnya adalah mengelakkan peranan pada saya adalah menjadi mata dan telinga kepada pihak penguasa kerajaan. Sekiranya ada pihak-pihak yang menjalankan aktiviti-aktiviti yang dilarang, menyalahi perundangan, menjalankan aktiviti penolakan haram misalnya, tebang pokok hutan tanpa kebenaran untuk tujuan persendirian, kepentingan dia sendiri, nak tanam dengan pokok-pokok pertanian dan sebagainya, sedangkan kawasan itu adalah kawasan yang telah diwatakan sebagai terbuka dan ia menjadi kesalahan di bawah perundangan yang ada. Jadi peranan masyarakat umum yang boleh membantu ialah menjadi mata dan telinga kepada agensi penguasa kerajaan. Sampaikan, salurkan maklumat-maklumat sekiranya ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi perundangan, sampaikan maklumat tu kepada pihak penguasa kerajaan untuk tindakan diambil ke atas pelaku-pelaku tadilah, orang yang teroka, orang yang mengambil, kalau pembelak haram menjalankan aktiviti haram, kalau berburu dijalankan pemburuan secara haram. Yang tu saya rasa peranan yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Dan seterusnya tadi dari segi nak menambah keluasan, masyarakat boleh terlibat sama dalam program-program yang jalan kerajaan untuk menambahkan lagi kawasan hutan. Contoh macam sekarang ni di pihak kerajaan kita menjalankan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok. Dan sasarannya untuk 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun, bermula 2021 hingga 2025. Dan tentunya untuk mencapai sasaran yang tinggi, begitu tinggi 1 juta pokok, memerlukan penglibatan semua pihak. Dan untuk konteks ni saya percaya semua masyarakat boleh terlibat sama menjayakan kempen tersebut dengan sama-sama menanam pokok. Menanam pokok ni bukan misinya dalam kawasan hutan simpan, kawasan hutan. Kita tanam di keliling rumah. Kalau kita di kampung ada kebun, tanam pokok di kebun. Dan ianya secara tak langsung boleh membantu mencapai matlamat sasaran 1 juta pokok yang kita telah pun lancarkan mulai 2021 yang lalu. Baik Datuk, soalan yang terakhir. Soalan ni lari sikit daripada topik kita pada hari ini. Ini yang susah sikit ni. Luar daripada skrip ni. Luar daripada pemikiran. Seperti sedia maklum, Datuk merupakan alumni Sekolah Tinggi Muar bagi sesi 1977 hingga 1981. Betul. Okay. Jika tidak keberatan, boleh Datuk berikan sedikit ucapan nasihat kepada pelajar Sekolah Tinggi Muar untuk menjadi seorang yang berjaya seperti Datuk. Ini betul-betul soalan cepu mas ni. Luar jangkaan ni. Kalau saya jawab tu memang lahir daripada isi hati saya sendirilah. Jadi pertamanya saya rasa bertuah ditempatkan menjalani pembelajaran saya di peringkat sekolah menengah di High School Muar ketika tu. Nama tu High School Muar. Sekolah Tinggi Muar saya tak ingat lah. Mungkin High School Muar ketika tu.
Selepas saya tamatkan pengajian sekolah rendah saja, preliminary school di Ismail 1. Ismail 1 tu daripada 1971 hingga 1976, darjah 6 ya. Dan 77 selepas habis SRP, selepas darjah 6, dan saya masuklah di sekolah tinggi Muar atau high school Muar ketika tu pada tahun 1977. Dan pada ketika itu saya rasa sampai sekarang juga sekolah high school Muar ni adalah sekolah lelaki. Daripada tingkatan 1, tingkatan 5 memang lelaki lah. Dan tak banyak sekolah menengah di mana kita ada high school Muar, kita ada Sri Muar belakang tu kan, sebelahan seru kalau boleh sebut. Ada rakan-rakan nanti kata tak seru atau pesaing lah, nak kata seru tidaklah, pesaing kita Sri Muar. Dan kita ada sekolah Datuk Ahmad Diraja di sebelah Ismail School sana. Yang tu antara yang saya ingat dekat lah selain daripada SAB lah. Sekolah Abu Bakar tu, Sekolah Sultan Abu Bakar tu adalah sekolah wanita, perempuan. Datuk Ahmad Diraja tu campur lelaki dan perempuan. Jadi high school ni memang maintain lelaki saja. Malahan di Ismail School rendah pun lelaki juga. Waktu saya di ni. Jadi kita tak campur dengan perempuan pada ketika tu. Dan alhamdulillah saya kata tadi, saya sempat diberi peluang belajar melanjutkan pelajaran di tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di High School Muar. 5 tahun panjang. Dan tadi saya sempat melawat kelas, antara kelas yang saya pernah duduki lah. Pada ini keadaan masih sama. Cumanya persekitaran tu berbeza. Dan ucapan saya tadi sebut persekitaran berbeza dengan apa yang saya lalui sepanjang tahun 1977 hingga 1982, 81 atau 82. Banyak bangunan-bangunan tambahan yang telah dibina untuk menampung keperluan saya percaya pelajar-pelajar, pertambahan pelajar di sini dan juga keselesaan pelajar di sini, yang merubah landscape lah pada saya pada ketika berbanding pada ketika saya menjalankan pelajaran ataupun mengikuti sekolah di sekolah menengah. Dan banyak pengalaman saya di sini dengan karenah rakan-rakan sebaya saya ketika tu, dengan pengalaman berhadapan dengan cikgu-cikgu di sini. Tadi saya sebut ada yang duster terbang. Kalau rakan-rakan saya tengok, dengar dalam ni pun rakan-rakan saya boleh recall. Duster terbang, kapur putih tu, chalk terbang biasa. Dan kita pada ketika tu kita reda. Kita tak ada mengadu pada ayah, mak bapak, tak ada. Esok kalau bercakap bising dan lagi akan kena lagi. Itu mengajar kita, mendidik kita, mendisiplinkan kami di grup ketiga itulah. Di zaman itu maknanya diberi kuasa penuh pada cikgu-cikgu untuk mendidik, membentuk pelajar-pelajar. Yang saya rasa sekarang ni berbeza senario ni, cabaran yang dihadapi oleh cikgu-cikgu sekarang ni berbeza pada ketika zaman saya sekolah. Sekarang ni dengar cerita kalau anak-anak tu dimarah, dipukul sikit, dicubit sikit, mungkin cikgu akan, mak bapak akan datang ke sekolah berdepan dengan cikgu yang melakukan. Jadi perkara tu tak berlaku zaman saya. Dan pada saya itulah yang mencorakkan, membentuk disiplin kami pada ketika itu. Dan alhamdulillah saya kata tadi, dengan pelajaran, dengan bimbingan cikgu-cikgu yang telah mendidik saya terutamanya ataupun kami di sekolah ni, akhirnya lah kita berjaya lah, walaupun dalam keadaan ketika itu kita banyak bermain sebenarnya daripada belajar, banyak main. Dulu lebih pada main. Sekarang ni student sekarang banyak dengan gadget kan. Permainan kita memang fizikal. Di hadapan ni dulu ada sekolah, ada takraw depan ni untuk masuk ke universiti pada ketika itu dengan diploma dulu. Saya sempat ke sini 5 tahun sehingga SPM dan masuk lower school, lower 6 kejap sebelum dapat tawaran ke Universiti Putra atau Universiti Pertanian ketika itu untuk melanjutkan ke diploma. Dan saya percaya dengan pendidikan awal yang saya dapat sini, dengan persaingan yang wujud, saya percaya kejayaan saya juga bukan datang daripada cikgu semata-mata, tetapi persaingan di kalangan rakan sebaya. Sebab pengalaman saya waktu di sekolah, ada rakan-rakan yang lebih berjaya yang meninggalkan saya. Jadi saya terasa hati. Disebabkan sebahagian darinya pergi ke masuk boarding school. Kalau dulu sekolah teknik lah ataupun sekolah sains kan. Jadi saya rasa kehilangan rakan-rakan saya yang daripada sekolah Ismail 1 dulu,
terutamanya lepas kalau di sini selepas SRP kan, apabila dia mendapat tawaran di asrama penuh sekolah dan saya sekilangan, dan di situlah mencetuskan saya bekerja lebih keras supaya dapat mengikuti balik dengan rakan-rakan saya yang dah ke hadapan, selangkah ke depan daripada saya. Jadi itu azam yang pengalaman ni saya lalui, dan mungkinlah sedikit perkongsian ni dapat membantulah pelajar-pelajar sini. Pertamanya cikgu. Cikgu ni memang pendidik, kita kena terima seadanya, dan cikgu ni pelbagai ragam. Saya kata tadi contoh duster terbang, kapur terbang tu seorang je, mungkin seorang dua orang je, bukan semua. Ada cikgu yang mempunyai sifat yang lembut, peramah dan pelbagai lah dengan cara masing-masing untuk mendidik pelajar. Jadi terima seadanya, jangan melawan, ada sikap melawan dan sebagainya. Kalau yang garang tu jangan melawan. Mungkin itu ada hikmahnya. Yang tadi sedangkan itu akan menjadi ingatan, membawa kita sampai ke peringkat sekarang ni. In fact saya sekarang ni pun dah bersara, hampir 60 tahun, masih ingat lagi keadaan-keadaan tu. Jadi kalau tak dibuat begitu, kita pun tak ingat cikgu tu. Jadi maknanya lepas ni cikgu-cikgu ada depan ni kena palinglah, ketuk sikit anak buah supaya anak buah tu ingat 60 tahun lagi dia ingat peranan cikgu. Ni lah cikgu yang cubit dia, yang piat telinga dia, tarik ni kan, sideburn dia, tarik sideburn ada. Tu dah dilalui saya dulu yang kena sideburn. Tapi tak semestinya saya, mungkin rakan-rakan saya. Jadi saya ni jenis baik juga. Dia ada yang ekstrim dalam kelas kan, rakan sebaya tadi sebut ada yang ekstrim, ada yang ulat buku. Saya di tengah-tengah lah, nak kata ulat buku pun tak juga, nak kata ekstrim nakal sangat pun tak juga. Dia pertengahan. Jadi banyak tadi. Jadi terima seadanya dengan perangai cikgu-cikgu ada. Saya cikgu-cikgunya matlamat ni untuk mendidik adik-adik semua. Jadi ambil secara positif peranan kaedah pengajaran yang dibuat oleh cikgu-cikgu, yang saya percaya ianya untuk mendidik murid-murid sekalian sampai ke peringkat yang berjaya lah pada semua. Dan yang keduanya rakan sebaya. Rakan sebaya pun sama penting. Saya kata tadi persaingan, dia menunjukkan persaingan. Kita bukan ambil yang negatif, anggap rakan sebaya ni sebagai saingan kita. Jadi kalau dalam kelas tu ada yang dapat peperiksaan, sentiasa dapat nombor 1 ataupun top 5, top 10, kita duduk yang kelompok yang ke top 20 misalnya. Jadi macam mana kita kena usahakan supaya kita berada di dalam kelompok top 10, top 5, ada improvement. Jadi persaingan tu penting. Jangan anggap kita berada ataupun di dalam kelas bila ada peperiksaan, kita di belakang, kita merasa tersisih, patah hati. Anggap itu sebagai satu cabaran pada kita untuk kita terus lebih maju dalam peperiksaan dan terusnya dapat bersaing dengan rakan-rakan kita yang dah ke hadapan ataupun lebih baik dalam peperiksaan pada kita. Jadi itu saranan mungkin yang saya dapat secara soalan cupu mas dalam keadaan ni. Mungkin dia datang secara spontan, mungkin ada perkara lain lagi yang saya dah lalu yang tak dapat saya kongsikan dalam masa terdekat ni lah. Okey, terima kasih adik. Cik Amar tadi kan? Ya betul. Okey, dengan itu berakhirnya sesi temu ramah ataupun temu bual kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Indra dan Datuk-Datuk atas kesediaan dan kerjasama dalam sesi temu bual pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Menarikkan program tadi? Apa yang kau dapat dalam program ni? Cuba komen kat bawah. Lepas komen tu, bolehlah like, share dan subscribe untuk sekolah kita orang. Jumpa di next video akan datang. TVPSS out.